Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, so how are you today? Excellent, that's right. Alhamdulillah. Okay, pada malam ni kita dapat berkongsi lagi sesi kita bicara santai bersama dengan saya Fakru Anwar, mentor Ocean Sanda. Alhamdulillah, pada hari ini, pada hujung minggu ni kita dapat bersama keluarga, orang kata dapat berehat bersama, orang kata orang yang kita sayang, dan juga kita dapat spend masa juga untuk maybe bersama kawan-kawan kita dan sebagainya. Tetapi kita kena ingat juga dalam keadaan PKP sekarang ni kena berhati-hati dan juga kena selalu jaga diri kita, juga orang keluarga kita dan juga mereka yang kita sayang untuk pastikan mereka sentiasa sihat dan selamat. Kerana apa? Kesihatan adalah salah satu aset yang amat penting. That's why pentingnya safety and health ni, keselamatan kesehatannya, sampai ada undang-undang khas untuk menjaga keselamatan kesihatan dekat tempat kerja. So that's why, dan dengannya pentingnya keselamatan kesihatan ni, sehingga perlunya seorang pegawai, maybe seorang supervisor, dan juga mereka-mereka yang terlibat dalam undang-undang untuk take care safety and health ni. Kerana apa benda ni penting? Kerana ia menyupakan salah satu needs ataupun keperluan manusia. Apa dia? Needs dan keperluan manusia. Kerana apa? Bila seorang tu tak sihat, banyak perkara yang tak akan boleh dibuat. Betul? Dan bila keadaan itu tak selamat, ia akan menyebabkan seseorang itu tidak boleh melakukan suatu tugas dengan full potential ataupun secara optimize. So therefore, keselamatan kesihatan amat penting untuk pastikan diri kita, orang yang kita sayang, maybe kawan-kawan kita, maybe rakan-rakan sekerja kita untuk buat kerja dengan lebih baik dan juga lebih bersemangat. Okay, so saya Fakru Anwar, mentor Ocean Sanda. Alhamdulillah pada malam ni kita akan berkongsi sedikit. Kerana apa? Salah satu cabaran dalam safety, salah satu juga orang kata cabaran dalam melaksanakan safety and health dalam organisasi adalah masalah dokumentasi. Masalah apa? Dokumentasi. Kalau saya pergi ke mana-mana, kadang-kadang selalu orang tanya, apa dokumentasi yang safety kena simpan ni, Encik Fakrul? Adakah dokumentasi safety ni, safety yang kena simpan ke? Ataupun department yang kena simpan ke? Ataupun siapa yang bertanggungjawab untuk simpan dokumen safety? Dan kadang-kadang dah jadi tradisi pun, apa-apa dokumen berkaitan safety, safety yang jaga. Apa-apa rekod yang berkaitan dengan safety, safety yang jaga. Okay, so itu kadang-kadang menjadi sesuatu yang orang kata tanda tanya kepada safety. Dan juga menjadi tanda tanya kepada mereka yang implement safety, especially orang yang baru dalam safety ni. Adakah tanggungjawab untuk maintain semua dokumen safety itu adalah pada safety? Itu juga adalah satu persoalan yang amat besar. Kenapa? Kalau kata kita hanya kena maintain the documentation dalam safety, dengan kadang-kadang safety ni seorang untuk jaga 200 orang, seorang nak jaga 500 orang, seorang nak jaga maybe setengah-setengah 1,000 orang atau lebih, maybe seorang safety supervisor akan perlu jaga satu site. So mana nak jaga dokumen lagi, mana nak jaga lagi orang kata site implementation lagi, bagaimana nak monitor lagi orang pakai PPE, orang comply dengan safety punya SOP, prosedur dan sebagainya. Lepas tu mana lagi nak maybe sign PTW lah, maybe nak sign orang kata work permit lah. Lepas tu nak prepare report lagi, faham saya? Lepas tu nak attend meeting lagi. So apa dokumentasi yang perlu sebenarnya dalam safety ni? Kadang-kadang orang tanya juga saya, Encik Fakrul, safety ni banyak documentation ke? Encik Fakrul, apa form-form rekod-rekod yang dalam safety ni, kenapa safety officer nak kena maintain benda ni dan akhirnya menjadi beban pada safety? Okay. So that's why tuan-tuan kena faham apa tujuan dokumentasi. Itu hari ni kita nak share tentang tujuan dokumentasi je. Lepas tu nanti kita akan strategikan. Sebenarnya kalau kita nak ikut kan, betul? Safety ni tuan-tuan, tidak ada dokumen yang anda perlu maintain pun. Safety ni tidak ada form atau rekod kalau sebenarnya untuk anda maintain pun. Tapi anda kena faham konsep dia yang sebenar. Masalah dia bila kita tak faham konsep, kita tak faham bagaimana sistem dan bagaimana menguruskan dokumen tu, akhirnya apa dokumen berkaitan safety semua logo dekat safety.
Apa dokumen berkaitan dengan orang kata keselamatan saja, ada word keselamatan je, safety yang jaga. Fire extinguisher, safety kena jaga. Kadang-kadang ada setengah-setengah tu, store pun untuk maybe store punya chemical punya safety pun safety kena jaga. Some of it kadang-kadang berkaitan dengan orang kata alatan keselamatan PPE pun safety kena jaga. Sampaikan borang nak kontrol keluar masuk PPE pun safety yang kena jaga. Okay, so that's why in here. Apa sebenarnya dokumen yang safety kena jaga ni tuan-tuan? Betul? So kita kena faham that particular concept. Adakah menjaga dokumen, menjaga rekod, menjaga form ni salah satu tugas dalam safety? Cuba you tengok dalam Safety and Health Officer Order tu, ada tak termaktub tentang dokumen and form? So masalah dia sekarang ni, adakah kita faham ataupun tahu apa yang patut berlaku? Melambat-lambat dokumen, mau kata record form. Ada setengah-setengah tu kadang-kadang bila audit, bila inspection, bila ada kemalangan ke apa, sibuk nak buat magic. Nak backdate document, backdate form, backdate record, all that particular part. So now we have to understand, dalam safety ni, apa dokumen yang sepatutnya di-maintain dan apa rekod atau form yang perlu disimpan. Dan adakah ianya kewajikan safety untuk simpan benda tu? Ini juga misconception yang kita kena faham. So kerana apa? Kalau tidak, selama-lamanya safety ni akan ditunggang oleh orang lain. Selama-lamanya safety ni akan dipergunakan oleh department lain. Dan selama-lamanya juga safety akan menjadi alasan sekiranya ada kemalangan, sekiranya delay, sekiranya orang kata berlaku insiden, berlaku apa perkara yang tak bagus, semua jatuh pada safety. Yang bagus-bagus semua dapat pada department. So that's why in here it's unfair for us to orang kata be accountable to everyone responsibility. So that's why kita kena faham dulu. And in here kita kena faham the whole concept. Kenapa, bagaimana safety itu patut dideploy? Adakah MSDS under safety officer? Adakah orang kata checklist for forklift under safety officer? Adakah permit to work under safety officer? Adakah orang kata maybe PPE form issuance atau PPE issuance under safety officer ataupun safety personnel? So that's why in here kita kena faham tuan-tuan, apa sebenarnya tujuan dokumen, apa tujuan forms, apa tujuannya rekod, apa tujuan SOP, apa tujuannya prosedur. So kalau kita tak tahu tujuan yang sebenar, akhir dia setiap department asal berkaitan dengan safety je, safety kena. Setiap department asal ada berkaitan dengan safety je, safety yang jadi tunggangan. Apa dokumen berkaitan dengan safety je, safety yang kena maintain dan safety yang kena buat. So that's why we have to come out dengan prinsipal yang betul. Okay, on that things. Kerana apa? Kalau tak dokumen ni menjadi beban pada safety. Yang kau nak simpan dokumen tu, simpan form tu, kalau ia tidak berkaitan dengan konsep yang sebenar, kenapa? Okay. So siapa yang ada kat sini bagi salam, bagi hello, okay, dan jangan lupa bayar yuran. Yuran kita apa? Share dan juga love kat situ. Bagi love banyak-banyak kat situ, love sikit. Okay, siapa yang dah ada kat sini, tolong bagi salam. Assalamualaikum. Okay, bagi salam sikit. Okay, good. Siapa yang ada kat sini ni? Hai Zaidi, apa khabar Zaidi? Hai, Putra, apa khabar Putra? Sehat? Okay, good. Dan kita ada juga Encik Zul Hisham. Waalaikumsalam. Apa khabar Hisham? Sehat? Okay, dan kita ada juga Muhammad Aim. Selamat malam Aim. Okay, good. Dan okay, you former HS executive. Bagus. Okay, Iskandar, apa khabar Iskandar? Stay excellent. Bagus. Mustafa, excellent. Okay, good. Azizul pun ada. Surashan, apa khabar Surat? Okay, Hurun. Tabi pengabang, good sharing. Rosli, salam. Waalaikumsalam Azizul. Okay. Zulisham, security. Ini pun satu juga bala ni. Asal safety, security. Safety, security. Dan sekarang ni bestnya apa? Safety dah kena jaga asrama. Safety dah jaga security. Safety dah jaga juga orang kata klinik lah. Kau dah kena jaga pasal COVID ni semua sekali. So we have to understand.
apa sebenarnya bidang tugas kita dan apa skop dan dokumen yang kita kena simpan. Kalau kita semua dokumen safety kita nak simpan, at the end of the day, apa yang berlaku? So, apa-apa kesilapan safety, kau yang nak jawab. Apa juga yang diorang tak comply, apa yang diorang tak patuh, kau yang kena jawab. So, bagaimana kita nak start delegate? Okay, on that part. Yes. Okay, hello Tony, apa khabar? Zaidi. Fairuz, Waalaikumsalam. Apa khabar Fairuz? Caroline, salam dari Sarawak. Apa khabar orang Sarawak, Caroline? Okay. Amin. Waalaikumsalam, Min. Okay. Umaira, masih ingat lagi? Pisau kontut dari Daikin. Hai, Umaira. Okay. Waalaikumsalam. Selamat malam. Waalaikumsalam. Okay. Waalaikumsalam, Putra. Riz. Okay. Yang lain, say salam kat situ and good selamat malam. Malam ni kita nak share apa dokumen yang anda kena simpan sebenarnya. Yang melambat-lambat kita simpan bawah meja ni, yang kita melambat-lambat simpan bawah file ni. Adakah dokumen safety itu sebanyak itu? Dan adakah dokumen safety ni adalah semua yang safety kena maintain? Okay? Adakah dokumen safety ni at the end of the day safety yang kena simpan? Adakah dokumen safety ni safety yang kena orang kata make sure benda tu ada. Dan akhirnya bila diaudit oleh safety, adakah semua dokumen tu safety yang nak menjawab dan safety yang kena maintain dalam file safety? Itu kita kena faham konsep documentation. Okay. First of all, apa tujuan documentation? Okay, siapa-siapa yang ada itu tolong tulis dekat bawah ni. Sambil-sambil itu nanti kita boleh share, betul? Anda boleh tahu konsep dia. Kerana apa? Saya tak nak lagi anda dibebankan dengan dokumentasi. Saya tak nak lagi anda dipaksa untuk maintain dokumentasi tu. Saya tak nak lagi dah bawah meja lah, atas meja lah, dekat dalam file lah, betul? Melambat-lambat file yang sepatutnya bukan safety jaga, tapi kau jaga. Okay? Kerana apa? Kerana anda tak menjelaskan siapa yang sepatutnya responsible to that particular safety. Nanti saya akan share konsep documentation dalam safety ni apa. Dan terus terang saya katakan, kalau kita bijak dan tahu bagaimana nak manage documentation, sebenarnya, faham saya? Okay. Ianya documentation amat minimum. Amat minimum. Okay. Dan kalau kita betul strategi, saya rasa tak ada pun. Okay. Kerana apa? Cuba anda tengok dalam order untuk safety health officer. Ada kat situ, safety officer kena maintain dokumen. Ada? Ada ke? Tengok dekat dalam regulation ataupun OSHA ada. Ataupun anda tengok dekat dalam factory machinery ada. Safety officer kena maintain dokumen. Ada. Okay. So, we talk about dokumen yang contohnya macam PPE punya log. Betul? Ada. Okay. So, dekat mana tanggungjawab sebenar maintain dokumen? Dekat mana tanggungjawab sebenar untuk ensure the document ada? Okay, so that's why kita kena faham. Pertama sekali, apa dia dokumen? Ataupun apa dia documented information? Dokumen adalah dipanggil apa dia? Information and support medium. Apa dah? Saya kata information and support medium. Dan tujuan dokumen tu bergantung kepada apa level dokumen tu. Okay. Kalau contohnya SOP dengan prosedur. Kita tulis kat situ. Apa ada documented information adalah information and support medium. Kita kena faham that particular situation. Then, dokumen macam mana yang diperlukan? Okay, contoh the SOP, prosedur. Apa tujuan SOP, prosedur? Kita kena faham that particular things. Forms. Apa tujuan forms? Record. Apa tujuan record? Dan sepatutnya form, record, prosedur, SOP ni nak dekat parking dekat mana? So, kalau kita tak tahu mana nak parking, so at the end of the day, apa yang berlaku? Semua safety yang kena buat. Semua safety yang tapau semua sekali. Dan lepas tu, kau blame, safety ni banyak kerja, safety kena simpan dokumen, safety kena simpan form, safety kena simpan record, safety kena simpan SOP, kena simpan PTW lagi, kena simpan permit to work lagi. Hello. So, adakah safety jadi tempat simpan dokumen? Ini masalah kita ni. Kerana apa? Bila kita tak faham bagaimana dokumen tu perlu diuruskan, bagaimana dokumen itu perlu orang kata diberikan dengan jelas tanggungjawab dia, at the end of the day, semua dokumen safety yang pegang.
Dan bila lambat, bila diaudit, bila dibuat inspection oleh JKKP, akhirnya semua safety. Faham tak? So itu merupakan satu orang kata cabaran utama dalam safety untuk jelaskan bahawa di mana dokumen ni sepatutnya ada. Okay, so therefore dalam session kita, a few session lepas ni, kita akan belajar bagaimana nak susun dokumentasi dalam safety supaya apa yang anda ada adalah minimum. Apa yang anda ada adalah benda-benda yang wajib saja. Yang harus, sunat, makro ni kau semua tai chi kat tempat lain. Faham tak? Atau bukan tai chi, kita delegate. Dalam sistem kita panggil apa? Delegation. Kita tak nak lagi safety jadi tempat store simpan dokumen. Kita tak nak lagi safety jadi tempat untuk kita simpan dokumen yang tak sepatutnya. Dan kita tak nak safety menjadi diperkudakan oleh department-department yang sepatutnya dokumen tersebut, rekod tersebut, form tersebut dijaga oleh mereka, tapi mereka tai chi dekat safety. Itu kita kena tahu. So that's why kita kena susun balik. Okay. So anda boleh tanya kat bawah ni, siapa-siapa yang nak tahu tentang apa rahsia bagaimana dokumentasi ini nak susun, anda boleh tanya dekat ni macam mana. Kerana apa? Ada 2 jenis dokumentasi. Berapa jenis? 2 jenis dokumentasi. So kita kena faham, dalam apa pun organisation, dokumen dalam safety ni ada 2 jenis. Ada berapa jenis? 2 jenis. So bukan banyak pun. Ada 2 jenis. Okay, apa 2 jenis dokumen tu yang kita kena tahu? Siapa nak tahu? Siapa nak tulis situ? Nak? Okay, good. Okay. Okay, saya wakil Lobot Tiaras Niambra, tuan. Bagus. Mari kita. Waalaikumsalam, Razak. Apa khabar? Hai Bini, apa khabar? Orang Sabah? Excellent. Stay excellent. Okay, tumpuk safety, tuan. Ambil kau. Selamat malam. Okay, ambil kau. Nampak tak? Kadang-kadang safety ni, kau pula kena jaga dokumen, kau pula jaga form. Mana lagi nak jaga dokumen, mana lagi kau nak pergi dekat site, mana lagi kau nak buat inspection, mana lagi kau nak advise majikan, betul? So, apa dokumen safety yang kita perlu maintain? Apa dokumen safety yang anda kena ada? Okay, dan apa dokumen safety yang anda kena delegate? Apa dia? Delegate. Itu kena jelas. Okay ke? Tai chi. Padan muka kau. Kenapa? Bila anda tak tahu apa tujuan dokumen tu, apa tujuan safety tu, apa tujuan orang kata dokumen-dokumen safety dan kat mana patut benda tu diparking, apa dia punya tajuk parking, akhir dia kau yang kena buat. Akhirnya kau yang kena diperkudakan. Akhirnya kau yang jadi mangsa untuk simpan dokumen-dokumen tu. Nampak? So jangan sibuk salahkan orang lain dulu. Kita belajar nak adjust diri kita. Apa yang wajib kita simpan, apa yang kita kena start to delegate. Kerana apa? Kalau kita tak faham konsep dia, kalau kita tak jelas tentang bagaimana dan apa benda tu, kenapa benda tu perlu dan kat mana perlu letak, akhir dia orang lain akan tashi dekat kita. So ambil lah kau dokumen banyak-banyak, kau simpan atas meja tu, kau simpan bawah meja tu, kau simpan dalam kabinet tu. Safety kena maintain, safety kena orang kata prepare benda-benda tu. Dan bila nak audit, bila nak inspection, kau sibuk buat magic, kau sibuk buat backdating, kau sibuk buat orang kata apa? Rekod-rekod untuk kau isi sendiri. Faham tak? Dan department lain mengangkang saja. Datang closing meeting, datang opening meeting, tapi mereka tak terlibat pun. So that's why saya akan share dengan anda dalam masa 2-3 hari dan seminggu ni rahsia dokumentasi. Bagaimana kita nak deploy dokumentasi dengan betul. Bagaimana kita nak pastikan dokumentasi safety ni diuruskan dengan betul. Dan kita nak juga pastikan supaya dokumen safety ni di-delegate dengan betul. Kerana apa? Kalau anda gagal untuk delegate, kalau anda gagal untuk menyusun dengan betul, akhir dia, engkau yang kena simpan dokumen tu, engkau yang kena maintain dokumen tu, dan akhirnya melambat-lambat dokumen tu kau kena buat magic, buat orang kata apa, backdate, dan juga kena maintain form-form yang kena diisi waktu nak buat inspection, waktu nak buat audit. Macam ni, badan muka aku.
Okay, good. So what happened is, kita akan belajar. Okay, good. Siapa yang ada kat sini? Winnie, ya ba, dulu semua pun tapau safety. Kerja management said so. Okay, good. Okay, so dalam safety ada berapa jenis dokumen? Dua jenis dokumen. Okay, yang mana nak tahu betul? Okay, good. So, saya akan terangkan nanti dua jenis dokumen yang safety kena simpan. Yang organisation kena simpan. Bukan safety kena simpan. Organisation kena simpan. Dua jenis dokumen safety yang organisation kena simpan. Boleh? So, dua dokumen ni bukan banyak sangat pun. Dua jenis, dua type of dokumen yang anda tahu dua ni kena simpan. Dan dua ni anda kena maintain. Dan dua jenis dokumen ni kadang-kadang bukan anda yang simpan. Bukan anda yang maintain. Anda kena, saya akan ajar nanti bagaimana nak make sure the integration with business process. Apa yang dia punya keyword? Integration with business process. Okay, benda tu nampak macam canggih sangat tu. Boleh ke? Okay, pertama sekali, buang dalam kepala otak ni skeptical kita semua sekali. Buang dalam kepala otak ni benda perkataan-perkataan tak boleh tu. Buang dalam kepala otak ni biawak-biawak yang kata kita tak boleh buat lebih baik. Faham saya? So that's why kita kena belajar dan susun documentation kita lebih baik. Okay. So saya akan ajar anda step by step. Apa rahsia supaya documentation kita dapat disusun dengan lebih baik dan documentation diletakkan pada tempat dia. Bukannya semua tapau dengan by safety. Okay, boleh? Siapa yang nak, today itu nak. Dan insyaAllah, malam besok kita akan jumpa dan saya akan share dua jenis dokumen yang kita kena maintain, dua jenis dokumen safety yang organisation kena ada, dua jenis dokumen safety yang organisation kena ensure ianya ada dalam organisation dan tak semestinya ada dalam department safety. Okay, good. Kita ajar rahsia tu, okay? So, it's my pleasure, okay? So, boy, ada yang, bagus, okay, good. Macam bodoh-bodoh dulu. Okay, good. So, what happened is, jangan lepas peluang untuk share session saya setiap malam. Kita akan berkongsi. Saya akan kongsi rahsia kita. Apa dokumen yang kena simpan ni? Apa dokumen yang banyak-banyak kena simpan ni? Dan bagaimana nak pastikan dokumen tu dalam keadaan yang betul dan akhirnya kita comply dengan apa yang sepatutnya kita ada. Kalau tak, sampai bila-bila lah kita diperkudakan, kita diperlonggokkan dengan semua dokumen safety, sedangkan ada setengah-setengah dokumen kita kena start delegate. Apa ni? Dia punya word itu tulis kat bawah tu, keyword apa? Delegate. Tulis keyword apa? Delegate. Faham tak? Okay? Oh. Padan mengkau. Okay, so kita jumpa malam besok. Kita akan belajar dua jenis dokumen rahsia besok kita akan belajar. Okay? Kalau tak panjang sangat pun, kesian kat korang nak tunggu, betul? Setiap malam kita spend 15 minit, 20 minit. Sekejap je, recharge bateri. Okay? So jumpa saya malam besok pukul 9.30. Stay safe, stay healthy, and stay excellent. Okay? Okay, bye. Okay, jumpa lagi malam besok. Okay, bye. Okay.